Lepas tu dibawa ke Beras Tagi, dibawa ke Lek Toba. Wow. Itulah yang pertama kali tengok Indonesia, itulah dia di Medan. Yang ketiga, namakan ibu kota Indonesia. Ini bahaya kan kalau salah jawab. Khairul Onggon. Ini saya berkesempatan lah. Saya sebenarnya berkesempatan di temu ramah sama Khairul Onggon Channel. Sebenarnya saya dekat Melaka, rumah saya ni. Khairul Onggon ni dia duduk Putrajaya. Jadi dia telefon, "Di, dah sampai Melaka dah, nak jumpa," kata. Jadi saya datanglah hotel dia. Dia duduk di hotel ni, Hotel MNTC Hotel ni. Jadi saya datang bertemu dengan Khairul Onggon. Jangan lupa subscribe Khairul Onggon Channel. Jangan lupa subscribe Wadijah Channel. Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum. Okey Wadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab kau sudi datang jumpa aku pada malam ni. Dan saya pun nak terima kasih jugalah pada Khairul Onggon sebab sudi datang ke Melaka. Hari ni Khairul Onggon ada di Melaka, tuan-tuan. Ya, betul-betul. Di negeri Melaka. Dan pada hari ini tujuan kita berjumpa adalah untuk membicarakan tentang pengalaman Pak Wadi kita ni. Pak Wadi kita ni pengalaman berkunjung ke Indonesia. So soalan pertama aku, Wadi. Boleh tak kau ceritakan sedikit sebenarnya kau asal mana tadi? Kalau nak ikutkan asal betul-betul lah, saya ni dilahirkan di Hospital University Kuala Lumpur. Okey. Dibesarkan di Satay Town, Kajang nama tempat tu. Oh. Saya dibesarkan di Kajang. Kemudian bila dah masuk tahun 2003 tu saya dapat kerja, kemudian ditugaskan di Alur Gajah Melaka. Oh, sekali berjumpa jodoh di situ. Dan akhirnya saya terus menetap di Melaka sampai ke hari ni. Jadi kita balik kepada topik kita hari ni. Bilakah kali pertama kau pergi menjejakkan kaki ke Indonesia? Kali pertama jejakkan kaki ke Indonesia. Indonesia ni orang cakap jiran kita di antara negara yang dekat. Tapi disebabkan kita ni kadang-kadang yalah kewangan tak cukup ke apa ke, 2009 baru pertama kali saya dapat pergi ke Indonesia. Atas urusan apa tu? Itu bercuti. Ni kira macam ada pejabat punya kantor lah. Kantor punya dia ada buat tabungan lah tiap-tiap bulan kan. Sampai satu masa tu cukup. Diorang pun tanyalah, kita nak pergi mana ni? Duit dah cukup. Jadi diorang pun cadangkan ke Medan. Medan Medan. Itu salah satu wisata Indonesia. Tempat yang menarik tu Medan tu. Ya, betul. Sebab aku sendiri pun pernah pergi Medan. Jadi kat Medan tu kau pergi kat mana sebenarnya? Medan lagi? Medan tu kami semua lepas sampai di lapangan terbang tu dibawa naik bas pendek lah. Dibawa naik pergi ke hotel lah. Hotel tu di Medan. Lepas tu dibawa ke Beras Tagi, dibawa ke Lek Toba. Itulah yang pertama kali tengok Indonesia, itulah dia di Medan. Beras Tagi, Lek Toba, tempat yang sangat-sangat cantik. Memang sangat cantik. Sebab aku pun pernah pergi Beras Tagi dan aku pun pernah pergi Danau Toba. Memang kedua-dua tempat yang kau sebut tadi tu tempat yang sampai bila-bila pun aku takkan lupa sebenarnya. Betul? Sebab Nana lagi Beras Tagi. Sebab apa? Kenapa? Sebab Beras Tagi tu di kawasan yang sangat dingin. Memang di Medan tu dia ada bawa naik kuda kecil. Tak silap di Beras Tagi ada orang bawa kuda. Betul, di Beras Tagi. Kuda pendek-pendek tu. Kuda apa panggil? Kuda padi ya, kan, yes, yang tu kuda lah. padi. Nak naik tu bayar berapa? Saya pun dah lupa lah. Lama sangat. Pada peringkat awalnya, sebelum kau pergi ke Indonesia, apa persepsi kau terhadap negara Indonesia? Persepsi yang pertama. Yang pertama sekali disebabkan orang cakap ni, kita ni selalu orang cakap serumpun lah kan. Negara jiran terdekat. Jadi persepsi yang pertama, orang-orangnya mungkin macam kita. Rupanya mungkin serupa, bahasanya mungkin boleh kita faham lah walaupun tak sama. Jadi boleh kita faham. Itu persepsi yang pertama lah. Jadi setelah sampai ke Indonesia, adakah persepsi itu benar atau macam mana? Dia benar juga, tapi yalah bahasa Indonesia ni kadang-kadang sama juga dengan bahasa Malaysia, tapi maksudnya lain. Kadang-kadang maksudnya lain. Jadi kita kena berhati-hati dalam
bercakap lah. Walaupun bunyinya sama, tapi mungkin membawa maksud yang berbeza. Tapi dari segi komunikasi sewaktu berada di Medan, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Orangnya baik, penyambut tetamu dia baik. Melayan kita dengan sangat-sangat baik lah orang cakap. Tak ada lah orang cakap kasar ke apa, tak ada. Yang paling penting pemandu pelancong tu sangat mesra. Dia lah yang bawakan pergi Istana Maimun lah apa. Dia tunjukkan tempat-tempat menarik di Medan. Istana Maimun pun aku pernah pergi, memang best. Dia tunjukkan Brastagi, Lek Toba. Jadi bahasa tourist guide tu mesti korang mudah faham, betul tak? Maksudnya sebenarnya dari segi bahasa ni kita ada persamaan, mudah difahami. Betul. Mungkin ada perbezaan tapi tak semualah. Maksudnya bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan asas tu, basic tu memang sangat-sangat mudah untuk kita fahami, betul tak? Kita ambil contoh mudah lagu lah. Lagu Indonesia kalau masuk Malaysia confirm meletup. Confirm meletup sebab orang Malaysia pun sekejap boleh hafal lagu tu. Okey, kau dah sebut pasal lagu Indonesia tak? Boleh tak kau nyanyi sikit lagu apa yang kau tahu? Lagu apa yang aku tahu? Pasal Indonesia. Lagu Indonesia. Okey, saya nyanyi lagu Wali Band lah. Okey, sikit je. Sikit je. Jangan sampai. Saya nyanyi lagu Wali Band sebab saya suka lagu ni. Okey. Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Tu dia. Sikit. Memang peminat Wali Band lah ni. Okey, terbaik. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya. Okey, soalan kita akan lebih mendalam lagi. Mendalam. Bahaya ni. Soalan seterusnya adalah Halo. Okey, memang aku suka soalan-soalan yang spontan. Mana yang apa yang keluar dalam fikiran aku terus tanya. Kan? Okay. Kalau kau rasa dapat jawab, kau jawablah. Okay. Sebab tu soalan-soalan ni adalah berbentuk mendadak spontan dengan harapan aku mendapat jawapan yang jujur lah. Kan? Betul. Okey, teruskan dulu. Okey, teruskan kita teruskan lagi. Soalan seterusnya ialah dalam banyak-banyak tempat pelancongan atau wisata yang kau pergi di Indonesia tu, apakah tempat wisata yang favourite kau, yang kau suka sekali? Okey, macam yang pengalaman saya lah. Kalau di Indonesia ni saya dah pernah pergi 2 kali. Oh, 2 kali dah? Okey, pertama saya pergi Medan. Yang saya cakap tadi tu lah, dengan rakan sekantor. Yang kedua saya pergi Palembang. Palembang ni cukup istimewa lah bagi saya sebab itu adalah salah satu program di negeri Melaka ni. Oh, okay. Katanya itu saya naik kapal laut. Naik kapal ke Palembang? Dari mana? Melaka ke apa? Daripada Melaka naik kapal ke Palembang. Nama program tu Jejak Prameswara. Jadi dia menjejak laluan Prameswara daripada Palembang dulu ke Melaka dan terus jadi sultan kat sana kan. Jadi dia menjejak laluan Prameswara tu. Menarik. So waktu tu kau naik kapal apa tu? Boleh cerita sikit? Kapal laut ni nama dia kapal Tunas Samudra. Kapal milik Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM. Wow, serius? Maksudnya pergi, program tu, dia program macam mana? Program antara kedua negara? Mungkin ada kerjasama di antara Melaka dengan Palembang masa tu. Jadi sebelum kita nak masuk negara orang, laluan betul antarabangsa sebab kan? kalau menggunakan kapal apa tadi, TLDM kan, biasanya dia perlu izin untuk minta izin lah, untuk merentas laut di Indonesia tu. Maksudnya sebab itu perarian antarabangsa kan. Pasti ada kerjasama antara kedua negara tu. Betul. Lepas kami tiba di Palembang tu dari Melaka kan, daripada Melaka ke Palembang saya mengambil masa 7 hari 6 malam. 7 hari 6 malam. Sebab naik kapal tu kena, orang cakap dia kena kelajuan yang biasa saja sebab kena sampai kat Palembang pada tarikh yang ditetapkan lah sebab ada majlis sambutan kat situ. Maksudnya di atas kapal tu selama berapa hari sebenarnya? 7 hari 6 malam untuk pergi. Atas kapal saja? Atas kapal, atas laut. Macam tu, atas kapal. Duduk hidup di kapal 7 hari 6 malam. Itu waktu yang saya tu bila tu? Bila dah umur berapa waktu tu? Waktu tu tahun 2011. 2011? Itu kira masih pelajar lagi ke apa? Tak, ini saya dah bekerja dah. Okey. Dalam kapal tu adalah beberapa anak kapal dari TLDM dan kami peserta ada 25 orang. Maknanya satu jabatan seorang. Jadi saya sangat bertuah lah, saya mewakili jabatan saya seorang. Wah, mana ada jabatan lagi, ada 24 jabatan lain lagi di situ. Okey,
Okey, itu kali pertama pergi Indonesia. Kali kedua. Kali kedua. Okey. Yang pertama Medan tadi. Ni yang kedua Palembang. So Palembang ni, waktu kau datang ke Palembang lah, apakah perkara yang menarik yang berlaku di sana ataupun yang kau rasa nak kongsikan pada penonton? Okey, paling yang istimewa lah bila dah masuk Laut Palembang tu kan. Dia ada rumah-rumah penduduk dia kat tepi-tepi sungai tu. Sungai Musi nama dia. Oh, di sungai? Maksudnya Sungai Musi. Bila kita dah daripada laut, dia masuk ke muara sungai lah. Masuk ke muara sungai, kita lalu tu ada penempatan penduduk lah. Budak-budak sini umur 6 tahun, 5 tahun semua pandai berenang. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bocah-bocah bocah yang kecil tu. Umur 5-6 tahun lah orang cakap. Okey, kita balingkan shilling, balingkan shilling tu tenggelam. Budak tu terjun dapat shilling tu balik. Tentu itu maksudnya yang paling disuruh. Bukan disuruh lah, maksudnya bila kapal kita tu dah lalu kan, diorang ni duduk tepi sungai. Jadi diorang bersampan je lah kan. Bersampan. Jadi dia ni lah, bang baling lah apa-apa kan. Kita orang selam ambil. Dia nak buat pertunjukan lah, macam pertunjukan okay. lah. Jadi kita pun baling lah shilling. Waktu dia terjun, dia dapat balik shilling ni. Dahsyat. Hebat. Memang hebat lah. Itu dia. So, jadi macam mana ada sambutan masyarakat di sana sewaktu datang ke Palembang? Okey, dah sampai ke pelabuhan tu di Palembang tu, kami pun turun. Kali pertama turun tu kami disambut dengan lagu Ya Saman. Ya Saman. Lagu tu lagu macam mana tu? Itu lagu Palembang punya lagu ah. Oh, ingat lagi tak lagu tu? Dia macam mana? Ada lirik dia saya tulis ni. Saya ingat-ingat lupa lah. Dia lagu ni memang Indonesia punya lagu. Ya Saman Ya Saman. Dia kalau saya suka kat chorus dia je lah. Ai ya Saman. Macam tu. Nanti boleh Google tengok. Tak ada ke main kat tepi ni ke? Aku first time. Aku pertama kali dengar. Nanti dengar lagu tu. Lagu tu sedap. Lagi bahasanya pun kita mudah faham lah. Macam bahasa dia kita mudah faham. Okey. Untuk konten kali ini, aku ada soalan lain sikit. Lain sikit. Ni kira macam aku tak pernah tanya soalan ni pada orang. Kita akan tanya guys secara spontan. Kita tak akan cut Kita akan cut part ni. Takkan cut tak ada edit okey. Kita akan tanya soalan berbentuk pengetahuan am. Oh, ini bahaya kan. Kalau salah jawab, aduh, jangan salah jawab. Okey, soalan pertama. Siapakah Presiden Indonesia? Presiden Indonesia semua orang kenal, semua orang kagum. Siapa nama dia? Bapak Joko Widodo. Betul. Jokowi. Ya, betul. Jokowi. Okay. Soalan kedua. Namakan seorang artis Indonesia. Luna Maya. Okey, Luna Maya, mantap. Luna Maya. Yang ketiga. Namakan ibu kota Indonesia. Ibu kota, kalau dulu kita selalu cakap Indonesia je, kita terus teringat Jakarta. Tapi sekarang ni saya dengar ada ibu kota baru. Nusantara kan? Nusantara. Pas. Okey. Itu dia. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan 3 makanan Indonesia. Setahu saya lah. Setahu saya, bakso. Okey. Ayam penyet. Okey. Ini apa? Pecel lele. Pecel lele. Ya, betul. Soalan seterusnya. Ada banyak lagi soalan ni. Apa soalan? Soalan seterusnya. Ya. Apakah warna bendera Indonesia? Ini semua orang tahulah. Merah, putih. Putih merah. Ke di atas ke putih di bawah? Merah atas, putih bawah. Cantik. Sebab saya punya konten selalu saya letak bendera Indonesia kat depan. Saya mesti ingatnya. Ya, guys. Merah kat atas. Sebenarnya sahabat putih kita ni, kat bawah. Sahabat kita ni sebenarnya adalah content creator dan juga merupakan reaction YouTuber mengenai Indonesia. Terbaik. Sebenarnya itu sajalah soalan spontan aku kali ini. Terima kasih
kerana sudi di temu ramah, kata sembang-sembang santai, kita ngobrol-ngobrol kan. Tapi tak ada kopi. Maaflah. Tak apa. Terima kasih. Saya juga nak ucapkan terima kasih pada Carol Onggon. Jangan lupa subscribe Carol Onggon. Jangan lupa subscribe Wadijah Channel. Kita jumpa lagi. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Kita jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum, Wadi. Waalaikumsalam.